السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بهداية القرآن العظيم. والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وإمام المرشدين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأهل بيته أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Yang dihormati kepada semua tetamu-tetamu Allah, bermula daripada Tuan Pengerusi kita, Tuan Haji Basri, dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Surah At-Taqwa, dan juga kepada jemaah-jemaah muslimin muslimat yang hadir. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah mengurniakan kesehatan dan kesejahteraan, bahkan memilih kita untuk bersama-sama berjamaah di surau kesayangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baiklah saudara, sebagai mukadimah, kita ni semua nak sihat. Baru saja berlaku tidak lama di Riyadh, bagaimana seorang yang telah dipastikan mengidap kanser dan akan dioperate 1 bulan lagi, sementara menunggu tempoh 1 bulan, wanita ini duduk di rumah dan kebetulan pula baru saja mendapat seorang pembantu rumah perempuan. Dalam usaha dia mendapat perempuan ini untuk sebagai pembantu rumah, tidaklah diperiksa sangat. Maksudnya dia tidak kaji sangat. Cuma apabila suatu waktu dia diperhatikan perempuan ni kalau mandi lama sangat. Sangat lama. Ketika mandi 1 hari, 2 hari, seminggu, dia tengok dah dekat 2 minggu kerja ni mandi lama sangat. Apa halnya? Dia memikirkan kanser dia. Dia senantiasa berdoa, sentiasa membaca Al-Quranul Karim kerana kansernya dah dalam atas peringkat yang sangat berbahaya. Ya. Seorang wanita Mesir, seorang wanita Arab, Mekah di Riyadh. Kemudian satu hari dia tanya dekat wanita ini, kenapa kau di dalam bilik air ni, kamar mandinya lama sangat? Dia kata, puan, saya terpaksa buang susu saya setiap kali saya mandi. Kalau tidak nanti saya kena kanker, katanya. Kena kanser. Kenapa? Dia kata, sebenarnya aku baru saja melahirkan anak. Anak aku masih menyusu. Tapi oleh kerana desakan hidup, aku terpaksa datang kemari untuk bekerja mencari rezeki. Kemudian dipanggil sang suaminya, duduklah mereka. Gajinya 800 sebulan. 800 rial sebulan. Ya. Maka dipanggil wanita ini, dibayar gaji. Begini, kau balik Indonesia dulu. Kau balik kampung dulu. Ya, 800 aku kali 24 bulan. Kau balik, kau susukan anak. Ya, keluarga itu menyusukan anak. Wanita ini memberi kepada pembantunya 800 rial kali dengan 24 bulan. Tonton kira lah. Kalau suruh balik cuti biasalah. Tapi ni dia bayar 800 rial kali dengan 24 bulan. Macam dapat bonus 2 tahun. Dia pun balik susukan anak dia. Beberapa waktu kemudian, sang isteri kepada orang Arab ini tadi pergi medical check up untuk meneruskan. Dan apabila diperiksa oleh doktor, satu kejutan.
Dia kata, kau berubat di mana dalam tempoh beberapa hari ini? Dia kata, aku di rumah saja, aku tak buat apa-apa. Dia kata, kau punya kanser ni satu apa pun tak ada. Akarnya tak ada, apanya tak ada. Saudara, moral cerita ini ialah sedekah dan baca Al-Quran. Jadi semasa tempoh tu dia banyak membaca Al-Quran. Harapannya hanya kepada Allah. Dan dia bersedekah. Dia bukan niat sedekah tu dengan mudah-mudahan kansernya baik. Dia tak tahu pun. Tetapi itulah iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak dia akan berlaku. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lazimnya kalau kita yakin kita bersedekah semata-mata kerana Allah, tidak ada niat apa-apa, aku bagi ni kerana Allah, Allah akan menentukan apa juga yang akan berlaku. Begitulah saudara sebagai mukaddimah, yaitu sentiasa baca Al-Quran, sentiasa bersedekah, insya-Allah Allah akan temukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara, dah sedekah subuh, dah masuk tong. Saya nampak tadi Tuan Haji Azhar banyak masuk dalam tong tadi. Besok kenduri dia. Kita makan sedap besok dekat Perkim, jangan lupa. Dekat bangunan Perkim kan. Semua dijemput rasanya. Boleh kan? Kita tak ada halangan untuk COVID ni. Boleh jemput kan? Kena pakai ini aje lah. Pakai. Datang besok bawa ni. Kalau tak bawa ni makan kat luar lah. Takkan tak bagi masuk. Ada ya, boleh. Kita spare ya. Baiklah saudara, yang kedua. Yang kedua, saya nak ambil sedikit kisah Muawiyah. Seorang sahabat Rasulullah yang suka baca Qul Huwallahu Ahad. Saya rasa dekat satu surau saya dah sampaikan. Dia wafat di satu pagi. Pagi itu mendung gelap. Macam nak hujan tapi tak hujan. Hujan tak turun. Semua sahabat sedang menguruskan. Dah waktu duha masih gelap. Semua sahabat bertanya antara satu sama lain. Dia kata siapa yang tahu? Semua tak tahu. Kita jumpa Rasulullah. Tanya Rasulullah. Rasulullah kata pun aku tidak ada maklumat. Maka dia tunggu datang Jibril. Akhirnya Jibril turun membawa berita. Ya Muhammad. Allah berkirim salam. Waalaikumsalam. Apakah dia? Dia kata pagi ini Allah utuskan 70,000 malaikat. Turun ke ruang udara ataupun di atas Madinah ini. Bertujuan untuk apa? Memberi penghormatan terakhir kepada sahabatmu Muawiyah. Kerana apa dia? Kerana dia dalam hidupnya senantiasa membaca Qul Huwallahu Ahad. Dan Allah utuskan 70,000 malaikat. Bukakan sayapnya, kembangkan sayapnya, memayungi naungan Madinah dengan berselawat ke atasmu, ya Muhammad. Bayangkan 70,000 malaikat kembangkan sayap berselawat ke atas Nabi khas untuk Muawiyah. Kita Qul Huwallahu Ahad sangat senang. Jadi kita amalkanlah. Dia sedikit tapi berkesan. Kerana apa? Kita ni semuanya sedikit. Tajuk kita pagi ni sedikit. Allah bagi umur kita 80 tahun sedikit. 100 tahun pun sedikit. 200 tahun pun sedikit. Berbanding dengan usia dunia dan usia matahari dan makhluk-makhluk yang lain. Atau dibanding dengan Nabi Nuh sendiri. 1000 tahun kita baru 80 tahun, 100 tahun. Jadi peruntukan kita sedikit. Saudara. Makan kita pun sedikit. Berapa banyak rezeki Allah kurniakan di permukaan bumi. Yang kita makan. Kalau ikan berapa milion ekor ada di dalam lautan. Yang kita makan sedikit. Walaupun kita boleh banyak makan ikan bilis. Tapi masih sedikit. Ketam berapa banyak kita boleh makan? Sedikit. Udang berapa banyak kita boleh makan? Ada gaut langsung tak boleh makan? Lagi sedikit. Daging berapa ekor lembu, berapa juta ekor ayam, berapa juta trilion butir telur, berapa banyak kita makan? Sedikit. Tapi kenapakah kita masih lagi sanggup
membiarkan peruntukan yang sedikit itu menjadi sia-sia. Sehingga Allah bersumpah dengan demi waktu. Wal asri. Saudara, mari kita fikir pagi ini muzakarah kita. Selepas kita tengok dua peristiwa Muawiyah ya, dengan memanfaatkan masanya isi dengan qul huwallahu ahad yang tak terhitung banyaknya sehingga mendapat penghormatan Allah. Dan pagi ini marilah kita renung diri kita. Kalau dah tahu kita ulang baliklah wal asri demi masa. Allah bersumpah demi masa. Masa ini adalah lebih hebat daripada matahari. Matahari berjalan daripada pagi sampai sore, bergiliran dengan bulan nanti malam sampai esok pagi. Ya, kerana mereka meniti di atas masa. Bintang di atas masa, bulan di atas masa. Kesemuanya bergerak. Kita, umur kita bergerak di atas masa. Kita berada di alam rahim juga di atas masa. Di alam zuriat juga masa. Di atas bumi ini juga masa. Di alam barzakh juga masa. Sehinggalah hari kebangkitan. Kesemuanya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Sesungguhnya manusia Allah nyatakan dalam kerugian. Bukan orang Jawa je rugi, bukan orang putih je rugi, bukan orang boyan jadi rugi. Asalkan dia manusia di permukaan bumi ini, Allah kata adalah rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Tak ada siapa-siapa, tak boleh tunjuk siapa-siapa. Kita semua ni dalam keadaan rugi yang serugi-ruginya. Melainkan, mari kita tengok dalam kitab Ibnu Qayyim Miftah Darus Sa'adah. Dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah, Ibnu Qayyim menyatakan, yang tak rugi itu siapa? Manusia yang macam mana? Ya, manusia yang mencontohi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dah tentulah. Ya, Muhammad itu dilahirkan tidak membawa kerugian kerana wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita saudara, apakah modal kita manusia mana yang kita nak contohkan? Ialah Muhammad supaya kita tidak rugi. Ibnu Qayyim nanti menyatakan bagaimana Nabi besar kita memanfaatkan usia 63 tahun itu supaya tidak rugi. Walaupun di dalamnya ada turun wahyu yang mengatakan bahawasanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu yang surah Al-Qadar itu. Ada Lailatul Qadar, Allah top up lagi supaya kita jangan rugi. Tiap-tiap tahun Allah top up 80 tahun sekurang-kurangnya. 1000 bulan. Adakah kita bersungguh-sungguh menunggu 1000 bulan? Beria-ia kita mengharapkan supaya kita jangan rugi. Jadi saudara, manusia sentiasa rugi. Melainkan kita beriman. Alhamdulillah, kita dalam kategori yang pertama, kata Ibnu Qayyim, yang ada la ilaha illallah, tidak akan rugi. Jadi sehingga Allah bersumpah, iaitu dengan waktu. Kenapa kita masih lagi mensia-siakan umur kita yang ada ini? Balance kita ni lagi lebih sedikit. Sangat sedikit. Nak baca qul huwallah berapa kali boleh. Kalau nak infak berapa banyak boleh. Munafaatkanlah saudara. Kerana kita tinggal sedikit. Baik. Kata Ibnu Qayyim. Yang tidak rugi itu iaitu mereka yang mencapai 4 perkara. Mereka hidup menyempurnakan 4 perkara tuntutan hidup di dalam surah Al-Asr. Yang pertama dia kata tadi beriman. Beriman itu iaitu dia di sini mengetahui kebenaran. Iman itu benar. Yang dikatakan iman tu kita dapat membezakan yang batil dengan yang hak, benar. Menyembah Allah itu benar, berhala itu batil. Syahadah itu benar. Solat itu benar. Puasa itu benar. Jadi apabila kita nampak yang benar, ya, maka kita laksanakanlah. Ibnu Qayyim kata jangan lepas, jangan leka. Kita ada Al-Quranul Karim, saudara. Di dalamnya
Ada 6.236 ayat. 114 surah. Kalimahnya sampai beratus ribu. Kita semua tahu ini Al-Quran. Saudara, saya minta izin kona sikit saja. Ya, kuliah Al-Quran masih seperti tahun 2010. Kita dah 10 tahun dah ngajar Quran. Patut dah ramai dah para hufaz dekat sini. Ya. Saudara, saya minta izin bercakap sikit. Ya. Kita ni mati, akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini penutup ayat itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dekat depan tadi dia kata setiap yang bernyawa itu akan mati. Ganjaran kita akan dibayar oleh Allah di akhirat. Dia apabila kalau dah selangkah lagi nak termasuk dalam neraka, Allah selamatkan. Kerana apa? Dengan kalimah la ilaha illallah inilah Allah selamatkan. Perbanyakkanlah la ilaha illallah. Selalulah duduk. Jadi apabila kita mati, ada kenduri. Bila ada kenduri, ada majlis tahlil. Bila ada majlis tahlil, ya, itulah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita kirimkan. Ya, apabila kita baca Yasin, Yasin kena betul-betul, saudara. Hati Al-Quran. Saya tak kata tuan-tuan baca tak betul. Bukan. Bukan maksud saya begitu. Kita kena baca bacaan Al-Quran yang terbaik untuk almarhum yang kita kirimkan itu, yang kita bacakan. Al-Quran, Qul huwallah yang terbaik kita bacakan. Fatihah yang terbaik. La ilaha illallah yang terbaik. Semua zikir-zikir yang kita bacakan di dalam itu termasuk selawat adalah lafaz yang terbaik. Untuk almarhum, bukan sekadar datang. Kita dituntut lepas isyak nanti jemput datang ke rumah ni ada kenduri. Ada tahlil baca Yasin, kita pun baca. Saudara, Yasin yang kita baca nak kita hadiahkan tu. Kalau kawan kita komplain besoklah, kau ni bagi aku Yasin pun betul tak boleh harap. Aku buat kenduri minta kau datang, kau baca Yasin, aku tengok kau pakai kopiah, pakai begini, dah pergi Mekah dah. Harap Yasin tu cantik. Tapi tak lepas juga aku. Umpamanya begitu. Alangkah sedihnya kita, Allah. Aku yang aku boleh baca macam tu je. Sekadar itu je. Nak buat macam mana? Saudara, berilah untuk almarhum itu yang terbaik. Katalah itu abang kita, itu pakcik kita, itu kawan kita, itu jiran kita. Berilah yang terbaik. Yasin yang terbaik. Tahlil yang terbaik. Ayatul Kursi yang terbaik. Datangnya dari mana terbaik ini kalau kita tidak mulakan dengan belajar betul-betul Al-Quran. Al-Quran tak banyak. Hanya ada 28 huruf atau 29 huruf. Itu saja. Tapi kita, lidah Melayu ni kena fasih. Kena betul-betul. Marilah kita insafi. Usia tinggal sedikit. Ya. Tempat Seksyen 21 tu memanggil-manggil. Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim. Yang benar itu ialah beriman. Apabila beriman, kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Al-Quran. Allah disembah. Al-Quran dibaca. Nabi kita selawat ke atasnya. Malaikat kita yakin wujudnya mencatatkan segala perbuatan kita. Kemudian diikuti dengan untung baik, untung jahat. Kita tahu itu qada dan qadar kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Saudara. Begitu juga dengan arkanul Islam, begitu juga dengan ahsan, itu yang kita tahu ini yang benar. Jadi Ibnu Qayyim kata, mengetahuilah yang benar itu dan dilaksanakanlah dengan waktu yang tinggal sedikit ini. Yang kedua dia kata,
Selepas illal ladzina amanu, iaitu wa amilus solihat, berbuat bakti, mengamalkan bakti. Dulu pernah saya katakan di sini, Za'ba. Za'ba orang Melayu, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, dia orang Negeri Sembilan. Ya, Allah kurniakan dia. Oleh kerana kerajinan dia, maka bergelarlah dia pendeta Za'ba. Za'ba dalam banyak buku karangan dia menyarankan, wahai pemuda-pemuda bangsaku, jujurlah di dalam perjuanganmu. Kita ambil nasihat Za'ba. Daripada Ibnu Qayyim, kita pinjam sekejap. Jujur, saudara. Dia minta kita jadi manusia yang jujur. Hari ini, jujur ini semakin pupus. Kalau kita dengar baru-baru ni, Dr. Maza dalam teks dia ada diviralkan. Dia juga mengharapkan jujur. Kita. Di dalam penghidupan saudara, ya. Kalau kita tengok seorang bapa yang jujur, maka bahagialah rumah tangga. Seperti mana semalam khutbah, ya, bapa-bapa kena pimpin ahli keluarga menuju ke jannah. Jadi kalau bapanya jujur, insya-Allah family bahagia. Kalau ketua kampungnya jujur, kampungnya bahagia. Kalaulah ketua yang lebih besar daripada kawasan itu jujur, hari ini mana jujur itu? Sedangkan jujur inilah yang menyelamatkan kita daripada dibuli, ditipu, dijajah. Kata Za'ba, dia kata kalau kita tidak jujur, kita akan ditipu, akan dijajah semula oleh orang-orang yang melihat kelemahan kita. Saudara, saya nak ambil satu peristiwa, ya, tak lama, dalam tempoh 1900 dulu, ya, seorang tentera British diutuskan untuk pergi ke Iraq. Baghdad, ya. Maka dia datanglah, bawalah batalion dia, ya, pada 1917. Dia datang, kemudian, ya, kapten itu, general itu, dia tengok bertemu dengan seorang gembala kambing. Ya, dia tanya dengan gembala kambing itu, ya, apabila gembala kambing itu dah berbual-bual, dia ambilkan sekeping wang emas, dia bagi. Dia kata, aku nak beli anjing tu. Arab ni, ya, kalau dia jujur, seperti Abdullah bin Salam dulu, yang menjaga kambing, Sayyidina Umar dengan Nabi bertemu, Abdullah bin Salam tu kata, ini bukan kambing aku jaga je, ni tuan aku. Aku tak nak ambil semua, aku nak kambing kau tu susunya je. Pun tak boleh, dia kata. Aku tak boleh. Kerana apa? Kerana ini bukan aku punya. Itu Abdullah bin Salam punya jujur sehingga dia jadi sahabat Nabi, pemegang rahsia Nabi. Nabi minta, datangkan kepada aku seekor kambing yang mandul ataupun kambing dara. Ni sini. Maka Nabi bacakan bismillah. Dia pegang dekat perut kambing tu perutnya ngembung, kemudian keluar susu. Nabi minum susu. Artinya Nabi tak curi, tak apa. Itu ada mukjizat Nabi SAW. Itu dulu. 1500 tahun dulu. Abdullah bin Salam. Tetapi pada dia kata, wah ini wang emas. Lepas tu dia beli lagi seekor. Dia beli 3 ekor. Kemudian dia sembelih. Dia kata, aku nak bersembelih. Dia kata, dia sembelihnya. Dia suruh makan. Bahkan dia boleh makan. Adakah ini? Maka dia kata, kalau beginilah, senang-senang kita takluk Baghdad. Senang-senang kita takluk Iraq. Saudara, harga sebuah kejujuran. This is true story. Ada sejarahnya tertulis. Ada namanya. Cuma saya tak ingat pada pagi ini, saudara. Jadi kita jangan sampai macam tu. Jadilah bangsa yang jujur. Kecil sikit tak apa. Tapi jujur. Pentadbir yang jujur. Cikgu yang jujur. Kerana apa? Jujur itu benar. Wa amilus solihat. Maksudnya beramal-amal soleh itu. Apa dia amal soleh itu? Iaitu bukannya sembahyang. Tapi kalau di luar,
Kita ni yang dimafhumkan amal soleh itu berbuat semua perkara mengikut syariat. Itu jujur, tulus, ikhlas. Artinya buat benda tu betul. Benda yang baik. Saudara. Jadi Ibnu Qayyim menyarankan supaya kita berlaku jujurlah dalam semua hal. Jadi peniaga yang jujur. Kita tengok Mus'ab bin Umair. Apabila diintroducekan 12 orang baru masuk Islam. Ada lagi 80 orang nak masuk Islam. Dia ditunjukkan akhlak yang terbaik iaitu jujur. Al-wafa, jujur. Jadi wa'amilus salihah ialah kejujuran. Daripada Bilal, daripada Siak, daripada ibu, daripada bapa, daripada cikgu, daripada guard, kesemuanya ini, driver lori, driver bas, apa saja, kapten yang bawa kapal terbang, kesemuanya adalah pengusaha, petani, jujur. Kalaulah kita ditakdirkan dapat memiliki akhlak jujur ini berada di bumi Malaysia, subhanallah, politiciannya jujur, ya usahawannya jujur, bankernya jujur, alangkah baiknya negara kita. Tapi apakan daya? Manusia ada nafsu. Inilah yang dikatakan kita lupa waktu yang sedikit itu sepatutnya diamalkan untuk melaksanakan amal soleh, tapi terpedaya dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saudara, terusnya. Wa tawasaw bil haqq, yaitu berpesan perkara yang benar. Apakah dia? Ya, Ibnu Qayyim kata, keluarlah saudara mengajarkan manusia perkara yang benar. Yang benar. Abu Lahab. Abu Lahab ini tak ada kat Malaysia. Tak ada seorang pun. Kalau kita pergi kat pendaftaran tu, ada tak nama Abu Lahab? Tak ada. Perangai Abu Lahab banyak. Nama Abu Lahab tak ada. Tapi perangainya banyak. Yang kita tak mau perangai. Dalam Al-Quran disuruh wa tawasaw bil haqq, berpesan. Ibnu Qayyim kata, mengajarkan kepada manusia yang benar. Cari kebenaran. Nabi SAW mengajar yang benar. Masa Nabi lahir, Abu Lahab sayang. Abu Lahab dodoi. Abu Lahab. Abu Lahab ini pakcik dia, abang kepada Abdullah. Abdullah adik yang bungsu. Bila lahir saja Muhammad daripada Fatimah binti Wahab, ya, lahir budak ni, Abdul Uzza ni, ataupun gelarannya Abu Lahab, kerana dia ni macho. Dia pemuda yang kacak. Dia raikan Muhammad ini punyalah sayang. Dia kata inilah pengganti adik aku yang dah hilang dulu, yang dah wafat. Saudara, meninggal di Yathrib. Saudara, daripada kecil sampai besar, sampailah Nabi Muhammad menyeru kebaikan, menyeru kebenaran, meninggalkan sembah berhala, mari kita menyembah Tuhan. Waktu itulah bermulanya permusuhan anti Muhammad oleh Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab ni, walaupun dia bisnes, ya bisnes cara dia lah, dia tetap memberi makan orang-orang yang datang haji. Ya, dia sedekah dah. Kita dulu sponsor je. Abu Lahab sponsor ramai dah. Abu Lahab juga sponsor makan, tempat tinggal apa semua untuk orang-orang haji. Cara orang waktu itu haji, mengerjakan haji. Maksudnya di sini dia juga buat. Jadi kita tak terperanjat. Kalau ada orang yang melakukan kebatilan, kemudian sponsor orang pergi haji, duit loteri bagi orang pergi haji, apa kehalnya? Tapi Abu Lahab, itu saya kata, nama tak ada, tapi perbuatan Abu Lahab ada. Sponsor yang baik-baik. Ya, duit ini dapat bukan untung saja. Memanglah ramai yang keuntungan yang betul itu lagi ramai. Yang kita nak perbetulkan ni sebahagian kecil kita ni, supaya dia tinggalkan perkara batil ini. Jadi kalau nak sedekah, nak infak, nak sponsor,
biarlah rezeki yang halalan tayyiban wa mubarakan fi. Janganlah kita buat naja duit yang tak pasti halal. Nak bagi ibu bapa biarlah halal, nak sponsor mak bapak biarlah halal, nak sponsor orang soleh, orang baik dekat masjid ini pergi umrah ke apa ke, biarlah rezeki yang halal. Ubahlah, kena ubah. Jangan ikut-ikut aja, saudara. Baik, kita teruskan. Kata Ibnu Qayyim, kita ajarkan yang hak. Jadi Nabi mengajarkan yang hak kepada orang Arab Quraisy yang belum beriman. Penentang pertama ialah Abu Lahab. Abu Lahab lawan habis-habisan bersama isteri. Dialah manusia yang pertama maki Nabi di pagi hari. Ketika Nabi mengumpulkan orang-orang untuk menyampaikan kalimah yang benar. Al-Haq ini, la ilaha illallah. Inilah kalimatul haq. Inilah kalimah untuk hidup, untuk mati, untuk dibangkitkan sampai ke jannah. Kalimatul haq. Ini yang Nabi bawa. Ini yang Nabi minta kita. Balighu anni walau ayat. Inilah yang Nabi seru. Nabi minta kita sampaikan. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu kalimah. Apa dia kalimah itu? Iaitu la ilaha illallah. Selalu saya ulangkan. Jom kita perkenalkan la ilaha illallah. Saudara. Jadi watawasaw bisabr. Iaitu hendaklah kita sebelum mereka pandai, sebelum mereka tahu, maka kita hendaklah dapat menyesuaikan, iaitu sabar dalam menyesuaikan diri, iaitu untuk mencapai kemenangan, iaitu menyampaikan kebenaran. Saudara, jam menunjukkan 7:10 pagi. Kita akan berhenti pukul 8:10 pagi. Tuan Haji Malik, Tuan Haji Ibrahim, kita ada 1 jam lagi. Lepas ni seorang-seorang boleh bangun. Tinggalkan saya dengan meja ni. Saudara, saya teringat pesanan Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang ini. Bagaimana sahabat Nabi Sayyidina Ali. Begitu juga dengan Abu Zar. Abu Zar dulu. Abu Zar ini bukan orang sekolah tinggi. Tak ada. Dia ni masa mudanya, dia bukan tua lagi, masa peringkat remaja mudanya, dia duduk di padang pasir. Tak ada aktiviti apa. Kemudian Ghifar tu adalah laluan. Laluan iaitu jalan kabilah-kabilah berniaga. Jadi orang lalu situ kita pau lah dia. Memang kerja orang dulu macam tu. Maka dia jadilah ketua. Ketua, nak kata perompak pun tak boleh, nak kata tak perompak pun boleh, tapi memang kena pau, turun semua. Okey, ambil. Sebahagiannya dia ambil, sebahagiannya kau bawa balik lah. Kita ambil, kita cukai dia, kita tax kerana apa lalu kat sini. Satu waktu Abu Zar masuk Islam. Dia jumpa Muhammad, dia cari kerana apa dia dengar Muhammad ni menyampaikan yang hak. Dia sendiri hands on. Artinya dia hak. Ini saya ulang sikit lah, kalau dah pernah bercakap kat sini. Abu Zar. Jangan ikut Abu Lahab, ikut Abu Zar. Jadi Abu Zar, orang putih dulu buat, orang Yahudi buat wayang Zorro yang kita tengok Morning Show dulu. Jadi Zorro. Jadi dekat sini, dia Islam. Dia belajar dengan Rasulullah, dia tengok akhlak Rasulullah. Apa yang dia buat, apabila dia balik, dia dapat kebenaran. Dia tengok Nabi ini amalnya soleh. Perbuatannya benar. Pesanannya benar. Sembahan Allahnya benar. Maka dia balik. Setelah dia beriman, dia kumpulkan orang-orang Ghifar sekampung. Dia jadi ketua. Maka dia sampaikan bahawasanya aku baru beriman dengan Muhammad di Mekah. Kita ni di Ghifar. Saudara. Apabila sampai di situ, dia kata kita berhentilah daripada perbuatan yang kita lakukan selama ini. Salah. Kerana apa kita mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dia. Sekarang kita jadilah hamba Allah yang baik. Apa yang kita buat? Yang pertama, kita mesti bercucuk tanam. Kedua, kita akan berternak, bertenun. Maka dia ajarkan semua ni. Dia cari orang-orang, ajar ni. Dia kumpulkan manusia. Daripada buat tali air,
ya, maka daripada tak ada sungai, dia buat sungai, maka Abu Zar usaha begitu. Diajarkan Al-Quran, maka penduduk itu dalam keadaan sabar. Itu yang dikata, wa tawasaw bis sabar. Bersabar. Kita sabar, kita akan mencapai kemenangan dunia akhirat. Akhirnya, dengan kesabaran ini, saudara, untung orang sabar. Dalam Al-Quran Allah sebut sabar 90 kali. Orang sabar yang paling untung. Allah selalu berserta dengan orang sabar. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tak usah jauh-jauh. Ya, maksud saya tak usah jauh-jauh tu, bila Al-Quran ni surah Al-Baqarah lah, Tuan Haji Azhar. Kalau jauh-jauh surah An-Najmi, surah Al-Qamar, surah yang ke atas tu jauh-jauh. Ini yang tak usah jauh-jauh. Kalau kita buka aja jumpa ayat 153 surah Al-Baqarah, surah Lembu. Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ini ayat. Dia pegang ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Ghifar. Wahai orang-orang Malaysia yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu, mintalah pertolongan. Bis-sabri, minta pertolongan dengan siapa? Dengan Allah. Caranya macam mana? Bis-sabri, dengan sabar. Buatlah kerja dengan sabar. Wa tawasaw bis-sabr. Ini bis-sabr. Dengan sabar. Jadi petani, macam kita buka Tuan Haji Azhar lah, cucuk tanam kat kebun komoditi kita tu. Saya tengok, oh, tiap-tiap seorang ada petak dia tu. Saya tengok Tuan Haji Mahdi, Tuan Said ni ada, Tuan Haji Azhar ada. Saya isteri saya yang rajin. Pagi pukul 9 dia pergi siram, dia tengok. Semua tengok. Tuan Haji Ibrahim pun ada. Kita semua ada. Cuba tengok. Dengan sabarlah tu. Tuan Haji Basri. Dah tumbuh dah. Bayam semalam kita dah makan dah. Dah goreng dah. Bayam cepat. Jadi bisabri, dengan sabar. Saya tengah dapatkan pokok cempedak. Cempedak wangi saya nak ambil kat Mero. Tapi Mero tengah Covid ni saya tak pergi. Kalau tidak malam semalam, saya datang kat sini malam Jumaat tu. Saya cancel kuliah tu. Kalau tidak boleh pergi sana, dia orang dah sedia dah. 2 pokok. Kak ni saya kata tanam dekat taman komoditi tu. Pokok cempedak. Memang dia bagi isinya, buahnya. Dia kata ni cantik ni. Tak apa, saya ada tot. Dia kata. Ada cantik. Kita tanam. Jadi tanam. Mengembala. Ya, besok belayam situ. Tuan Haji. Tak boleh. Kita bercucuk tanam. Wa tawasaw bis-sabr, dengan sabar. Jadi minta tolong dengan Allah. Dia kata, kita wahai orang-orang Ghifar, kita bercucuk tanam. Jadi tanah pasir yang gersang tu dibuatnya sungai. Dah ada sumber air. Kemudian bercucuk tanam. Subur, makmur, Ghifar. Kita berhenti daripada merampok. Saudara, ini wa tawasaw bis-sabr. Jadi dengan kesabaran. Kita balik kepada ayat itu tadi. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kita minta tolong dengan Allah. Allah yang jangan jumpa bomo, jangan jumpa dukun, jangan jumpa entah apa-apalah. Ya. Jangan. Kita hanya minta Allah. Kita bercucuk tanam, kemudian mengembala ke, bukan mengembara, mengembala. Kemudian apa juga aktiviti, minta dengan Allah. Kemudian wa tawasaw bis-sabr, iaitu dengan sabar. Allah tutup, Allah gembirakan, wa basyiril mu'minin, Allah gembirakan orang mukmin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah berserta. Dengan doa tu Allah berserta. Dengan ikhtiar itu Allah berserta. Maka insya-Allah kerja kita akan berhasil. Negara kita akan makmur. Alangkah baiknya kalau kita semua orang beriman begini. Ya, kita pegang daripada semua pucuk pimpinan yang atas semua. Hari-hari berkata tentang iman, hari-hari berkata tentang benar, hari-hari berkata dengan sabar. Subhanallah. Makmur negara kita. Dalam Al-Quran kata, kalau kita buka surah Al-Ma'idah, wahai orang yang beriman, dia kata, jangan kamu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu ambil orang Yahudi, Nasara itu pemimpin. Pemimpin ni huraiannya banyak. Kita ni kadang-kadang ekonomi kita nak ikut orang. Orang maju, kita nak maju. Kita tak tahu. Kita ni tak ada.
Yang kita hilang ni satu sifat jujur sebenarnya. Kalau kita jujur, barakah. Jadi kita kadang-kadang kita ambil orang yang non. Maknanya Allah suruh ambil orang Islam. Satu peristiwa. Ya. Nabi SAW, ya, Abu Ayyub Al-Ash'ari, Al-Ansari, ya, ya, bawa dia punya macam storekeeper lah. Dia penjaga dia punya stok. Harta-harta Madinah. Dan report prestasinya cukup baik. Sampai Nabi kagum. Kemudian Nabi minta nanti petang bacakan dekat masjid. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, dia ni tak boleh masuk masjid. Nabi sangka kenapa? Dia sedang junub ke? Tak ada air. Dia kata bukan. Dia kata dia ni Nasrani. Aku ambil dia ni kerja dengan aku Nasrani. Nabi kata berhentikan dia sekarang juga. Kerana apa? Nasrani ni. Dia kata dia nanti akan tengok semua harta ni. Kekayaan kita. Apa yang kita ada kekuatan akan dibocorkan rahsia ini kepada Nasrani. Maka jangan ambil. Yahudi ni akan diambil semua rahsia kita ni tadi untuk Yahudi. Begitu juga Nasara. Apa salah kita ambil orang Islam sebagai konsultan? Ekonomi kita, berapa ramai orang pandai kita pun ada. Saudara, tapi bila kita ambil Nasara, saudara, kita akan menerima musibah. Allah kata, aku tak peduli dah. Kalau kau ambil Nasrani, kau ambil Nasara, kau urus sendiri. Negara kau ringgit kau naik ke, ringgit kau jatuh ke, itu kau punya pasal. Allah tak tolong. Saudara, kita ni tak nak bergantung dengan Allah. Kita bergantung dengan ekonomi. Kita bergantung juga dengan ekonomi. Tapi di atas ekonomi itu ada kuasa Rabbul Jalil. Jadi orang yang betul. InsyaAllah kita akan berjaya. Kalau rifar yang tanah gersang itu boleh makmur, ya, kenapa kita? Saudara. Jadi inilah perkara-perkara yang kita pelajari. Dan Sayyidina Ali sebagai penutup, ya, sebelum 7:30, kita dah sampai watawasau bis sabr. Sayyidina Ali berpesan, ya, lakukanlah. Ini Sayyidina Ali. Saya ambil sikit aja. Ya. Kita tak nak cerita panjang-panjang. Kita semua ulul albab. Dasar ibadah kita, amal soleh kita, dasarnya dia pesan ialah takwa dan iman. Semua orang tahu, semua orang ada takwa, semua orang ada iman. Takwa dan iman. Sayyidina Ali kan. Macam mana iman? Kau percaya kepada Allah. Artinya kau tahu perbuatan ini ada perhitungannya. Yang baik itu akan dibalas baik dan yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Itu dah ada dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan, lakukanlah ibadah dengan takwa. Dan dia punya fundamental ialah takwa kepada Allah. Takutkan Allah. Jangan buat salah kerana azab Allah itu sangat-sangat dahsyat. Yang kedua kata Sayyidina Ali, berbuatlah amal soleh itu dengan ilmu yang kita pelajari. Apa pun kita sama-sama belajar. Nak bercucuk tanam, kita belajar. Ya, macam mana nak letak baja, macam mana nak letak air. Ya, kita nak pilih tanah, soil test tu kita kena belajar. Kemudian, setelah itu, setelah kita ada ilmu, kita belajar, kita amal, kita lakukan. Ya, akhlak kepada Allah, kata Sayyidina Ali, yang paling penting ialah tulus dan ikhlas, ataupun ikhlas dan tulus. Inilah yang perlu ada di kalangan kita. Ya. Walaupun kita pagi ini tak melaut yang datang, ya, tak ramai, tak apa, tapi adalah orang-orang yang membawa sifat akhlak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mengapa. Ya. Ada satu pepatah mengatakan, biar kita seekor serigala. Kita jadi seekor serigala lebih baik daripada menjadi 40 diri-diri. Sendiri tahulah. Ya. Orang Afghan dulu, masa dia nak perang dengan Rusia, ya, dia kata lebih baik jadi satu serigala nak lawan Rusia daripada 40 diri-diri. Jadi orang biasa di laut di orang-orang Rusia.
Jadi dengan sebab itu orang Afgan kesemuanya berani, pandai, smart. Dalam otak dia nak jadi satu, iaitu jadi satu serigala. Aku seorang tapi like serigala, wolf. Aku mesti pintar, mesti berani. Suara aku menggerunkan, menakutkan Rusia. Akhirnya dia menang. Satu serigala lebih baik daripada 40 biri-biri. Kita tak apa, kita sikit. Tapi betul-betul. Kita 40 ya, daripada sikit, pintar, smart, ramai. Macam biri-biri, kena buat kari je lah. Baik, seterusnya Sayyidina Ali berpesan, jauhilah beberapa sifat. Ya. Yang pertama, jangan sekali-kali suka berbuat bohong. Jangan. Dalam kitab ni dia menceritakan tabiat manusia yang suka berbohong. Dia kadang-kadang orang pakai kopiah pun bohong. Orang pakai serban pun bohong. Jangan. Pakai dah tu. Jauhi sifat-sifat bohong ni. Bohong ni dia kena ke semua orang. Jangan kita ingat tak ada. Jadi jauhi. Jadi kita jadilah orang yang jujur tadi. Kemudian jauhilah berbohong, menipu, mencuri. Kesemuanya ni tengok, ya Allah, ya Rahman. Dan dia pesan lagi, al-murtashi war-rashi, yang memberi rasuah dengan yang menerima rasuah. Kemudian dia kata, jagalah waktu yang tinggal sedikit. Dia kata, jagalah waktu kita ni yang tinggal sedikit. Janganlah bermalas-malas dan berlambat-lambat dan suka bertangguh-tangguh. Bawah sekali. Jadi kita, mula-mula dia kata jangan suka bohong, jangan suka menipu, jangan mencuri. Ya, kemudian jangan jadi pemberi rasuah, jangan penerima rasuah. Dan yang terakhir dia kata jangan membuang masa, bermalas-malas, berlambat-lambat, bertangguh-tangguh di dalam melaksanakan amal. Inilah masa yang tinggal sedikit. Nasihat daripada Ibnu Qayyim, ya, nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan nasihat daripada Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Saudara, saya rasa cukup setakat itu dulu, ya. Sebelum kita berpisah, jom kita baca, ya, sekurang-kurangnya Qul huwallahu ahad 3 kali dan suratul asri sekali untuk kita ingat. Mudah-mudahan kita berada di dalam landasan yang betul, ikut ajaran yang telah disampaikan oleh pesanan Sayyidina Ali, yaitu kita lakukan dengan takwa, dengan iman, dengan ilmu dan tulus ikhlas. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita bangun? Tuan Haji Azhar? Kita dapat 7,000 malaikat pun dah baik dah. Ini 70,000. Jadi jangan lupa qul huwallahu ahad selalu, ya, wal asri. Baik, ya saudara. Jadi tadi sedekah, ya, mulakan tadi dengan sedekah, ya. Kemudian yang kedua, ya, qul huwallahu ahad, ya, jangan kita lupa, ya. Ya, sayang, ya, masa kita tinggal sedikit. Okey, sama-sama kita baca qul huwallahu wal asri, kemudian dengan qul huwallahu 3 kali, dan kita sebelum berpisah dengan surah Al-Asri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. 1 qul huwallah, 1/3 Al-Quran. 3 qul huwallah, maknanya 30 juz dari segi pahala. Wal asri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ila liqa ma'assalamah. Selamat meneruskan penghidupan dengan ketakwaan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Mudah-mudahan hidup kita usia yang berbaki dalam keberkatan Allah. Ya, insyaallah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.